Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh dan kitabun nikah, dan kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk iddah. Iddah. Sebab kita bincangkan itu berkenaan dengan nikah, kemudian kita bincang berkenaan dengan firaqun nikah. Firaqun nikah ni pemutus atau perungkai bagi pernikahan, yang mana dia bermula dengan khulu', talak, kemudian ilak, kemudian zihar, kemudian li'an. Yang terlast sekali. Kemudian kita bincangkan sekarang adalah berkenaan dengan tajuk iddah, wanita yang diceraikan tadi. Dan kita kata itu wanita yang diceraikan ni ada dua bentuk. Kita kata ada yang mati terhadapnya suami dia, ataupun yang tidak mati suaminya. Adapun wanita yang mati di antara suami dia, kalau sekiranya dia hamil, maka iddah dia adalah dengan dia melepaskan kandungan dia. Hatta kalau sehari sekalipun tinggal, maka dia tetap akan dikira sebagai wanita telah selesai daripada iddah. Dan jika sekiranya dia tidak hamil, maka iddah dia kalau dia mati suami, maka adalah 4 bulan 10 hari. Dan wanita-wanita yang tak ada kematian terhadapnya, sekiranya dia ni hamil, maka iddah dia dengan dia lepas bukan gugurkan, dia lahirkan kandungan dia. Dan sekiranya dia tidak hamil, maka dan dia mempunyai haid, maka iddah dia adalah 3 kuruk, 3 kali haid, 3 kali suci. Itu kita kata berdasar pada dua pendapat berkenaan lah permulaan haid itu. Dikira memang wanita yang diceraikan tadi mesti ikut sunnah adalah kita ceraikan isteri dalam keadaan suci yang kita tak sentuh. Maka bila diceraikan, maka wanita itu akan mula dikira 3 kali suci, ataupun kalau ikut mazhab yang lain 3 kali haid. 3 kali haid. Itu kalau sekiranya ada haid. Sambung. Wa in kanat saghiratan aw aisah. Dan jika sekiranya wanita tersebut kecil, maksudnya umur dia masih lagi muda sangat, tak ada haid, aw aisah ataupun dah putus haid, fa iddatuha salasatu ashhurin, maka iddah dia adalah 3 bulan. 3 bulan. Tak, nota kaki nombor 5. Nota kaki nombor 5. Al-aisah hiya al-kabirah allati inqata'a haiduha wa aisat min audiha. Dia kata Aisyah adalah wanita yang sebenarnya perkataan Aisyah ni Aisyah maksud dia hampa. So jangan bagi nama anak yang nama ni Aisyah kan. Itu jangan ni. Aisyah lain. Aisyah jangan. Ini sebab kenapa kalau nak belajar nak letak nama anak, tanya dulu meaning dia, jangan bantai je letak. Kerana ada orang nama letak kan. Ada orang tak sebut. Dia actually kalau bunyi dia sebutan. Dan sebenarnya kita ajar orang sebut nama anak kita Esah ke Asah ke, kita yang sebut. Kalau kita sebut dengan betul bunyi Arab, orang akan panggil bunyi Arab. Kalau kita sebut pelik, lain macam, bunyi lain macam lah. So kalau dia kata yang pentingnya bunyi dengan Ais, jangan bunyi Aisyah. Tapi kalau dia kata bunyi dia Aisyah lain. Aisyah, kita panggil Aisyah, bunyi Aisyah lah. Kita yang gatal panggil mana kan. Itu jangan letak nama anak sedepa. Nanti kan letak sekali nak panggil letih. Last sekali tak panggil langsung. Masalah dia bunyi dia. Yang panjang-panjang jadi kan. Jadi al-Aisyah hiya al-kabirah, dia adalah wanita yang tua, yang berumur, allati yang inqata'a haiduha, yang dah putus haid dia. Wa aisat, dan hampa min audihi, daripada kembali semula, datang balik dia punya haid. Maksudnya dah hampa lah. Tak ada harapan dah maksud dia. Sebab kenapa saya kata Aisyah tu jangan bagi nama anak Aisyah. Hampa. Tak ada harapan dah dia kata. Jadi tak usah gunakan nama tersebut, tak elok. Kan? Sebab kenapa kalau kita nak sebut panggil tu, ejaan tak penting. Yang penting panggilan. How do you present yourself kan? Nama panggil apa. Jadi letak nama benda berkenaan, panggil elok. Tu jangan letak anak sedepa nama, tapi last sekali tak boleh panggil dengan betul. Qala Allah Ta'ala, kenapa kita kata untuk mereka ni 3 bulan? Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala,
Dan surah At-Talaq keempat, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum. Wallai, dan wanita-wanita yang ya'isna, mana hampa, minal mahid, daripada datangnya haid, min nisaikum, di kalangan isi kamu. Inirtabtum, kalau kamu rasa ragu-ragu, tak tahu berapa datang haid ke tidak, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka salah satu ashhurin, 3 bulan. Wallai lam yahid, dan begitu juga wanita yang tidak haid. Mana kalau dinikahi budak berkenaan, kan pernikahan tu dibuat sebelum cukup umur sekalipun, maka kita kata benda dalam Islam tidak menjadi masalah. Yang kita kata kalau wanita tadi hanya boleh duduk dengan suami dia ketika dia telah mampu untuk disetubuhi. Kalau dia kata tidak, maka tak diserahkan. Pernikahan sah, isteri betul, tapi bawah jagaan. Cuma saya pelik ada orang bincangkan berkenaan dengan dosa dia siapa tanggung. Itu masalah betul. Mana ada siapa dosa tanggung dosa, kan? Tanggung dosa orang lain. Tak mengajar. Mana bapa tak mengajar, mak tak mengajar dan sebagainya, maka bersalah dan berdosa kerana tak mengajar tu, itulah dia. Habislah. Bukan tanggung dosa. Sebab anak tu berdosa ni tanggung lagi. Bertaubatlah. Masalah dia. Pedik pula, ada pula datang dari Islam ni mana tak ada taubat. Lepas dah salah sekali tersilap jaga anak, tak ajar, sampai kiamat anda akan sengsara. La ilaha illallah syarikalah. Allah Ta'ala punya pintu taubat tak ada pintu taubat. Tutup dah, habis. Siapa ajar? Kan, ni pelik. Kita masyarakat kita ni dia ada idea macam lepas habis tu tak ada jawapan bagimu. Tak ada dah, kan? Dia buat macam Allah Ta'ala punya pintu taubat tu macam dia punya apa? Macam kedai ceti, tahu? Lepas dah keluar tu tak boleh patah balik dah. Ada pula macam tu. Selagi tak terbit matahari daripada barat, selagi mana tidak berlaku perkara-perkara yang Allah Ta'ala kata apa, penamat bagi apa, Allah Ta'ala ajar kita sebagai penamat bagi taubat itu, maka berjalan taubat. Kita tersilap jabala anak kita ketika kecil dahulu, maka kita bertaubatlah. Sudahlah, tak payah kita macam habislah aku, matilah aku, takkan lepas dan sebagainya. Yang sibuk bising kenapa? Kan bukan selepas tak sibuk pun, tak usah kisah, tak usah bincang benda tu. Lepas dah. Kan kita dah tersalah, kita bagi tahu balik pada anak kita, abah salah ajar dulu. Patutnya abah ajar kamu sekian-sekian, abah tak ajar. Sekarang abah bagi tahu. Anak dia kata abah tak ajar, jadi sekarang abah tanggung dosa saya. La ilaha illallah syarikalah. Kan? Orang kita suka tanggung dosa. Kan? Ni tak ada tajuk. Okey, kalau kata orang tu bawah umur, maka tak berdosa lagi pun. Bahkan dosa al-qalam an-salas, diangkat pena ketentuan amal daripada 3 golongan. Di antaranya ada anis sabi hatta yahtalim, daripada kanak-kanak sehinggalah dia mula bermimpi. Start bermimpi saja dia tanggung dosa dia sendiri. Masalah tak ajarlah. Kita ada bapak tadi dia kena betulkan keadaan. Tapi kalau dia kata anak tak dengar cakap, jangan nak kata gagal pula. Bapak tu akan masuk neraka kerana anak tak ikut cakap. Ada pula. Habis Nabi Nuh AS anak dia tak masuk Islam, dia kena. Ini masalah masyarakat kita ni tak faham. Kita kena peringatkan berkali-kali kenabian, kerasulan seorang nabi atau rasul itu tidak diaibkan atau dirosakkan dengan kafirnya mak atau bapak dia. Ini salah faham pasal saya dengar cerita dari kat IJN, ada satu masjid mana entah, HUKM mana entah, dia pasal ustaz tu datang mengajar, kata dalam hadis Nabi berdasar pada hadis Nabi SAW, berdasar pada hadis Nabi SAW, dan berdasar pada ayat Quran, dan berdasar pada macam dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, mak bapak Nabi bukan ahli syurga. Imam Nawawi je cakap, confirm dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata. Tapi diorang tak boleh terima. Mana boleh mak Nabi, bapak Nabi ni tak masuk syurga, mesti masuk syurga. Yang betul di situ kawan dia kata, bukan zakat tu je bang, dia kata dekat waktu pergi umrah kan kubur Baqi' tu kan, ada seorang orang ni Afrika, Nigeria ke Niger, tak boleh ajar bahasa Arab sikit, pandai lah. Dia tanya dengan penjaga, kan kadang budak-budak sekolah Universiti Madinah ditugaskan untuk jaga kawasan Baqi' tadi, yang bagi orang pergi gayut kat pagar dan sebagainya kan. Ada orang gayut kat pagar. Kat pagar dan sebagainya. Sekali dia sekat lah ada orang Nigeria datang, dia tanya dengan budak ni, mana kubur Halimatus Sa'diyah? Mana kubur Halimatus Sa'diyah? Jadi budak ni pun jawab dengan penuh innocent. Budak Madinah jawab, dia kata ikut daripada sejarah yang berlaku dan sebagainya, Halimatus Sa'diyah tidak dapat dipastikan dia masuk Islam ke tidak. Budak Afrika tomorrow, mana boleh? Orang tu telah Nabi menyusuh daripada dia, takkanlah dia tidak masuk Islam. Budak tu kata, kalau Nabi menyusuh dengan dia, katakan umur Halimatus Sa'diyah ketika itu 20 tahun, katakan umur 20 tahun, Nabi terima wahyu 40 tahun lepas tu, so umur dia berapa dah? 60. Nabi pergi hijrah tambah 13 tahun, berapa umur dia? 73. Itu dia kata tak tahu masuk Islam ataupun tak tahu berhijrah ke tidak. Tak ada confirmation adakah dia berhijrah atau tidak.
Kan betul Nabi duduk Madinah pula kan tambah dah 80 tahun. Kalau umur dia ketika Nabi menyusu. Tapi dia ada jumpa dia masa. Kalau dia ada kalau itu sebab kita kata Nabi muliakan dia. Tapi nama kita nak masa kata masuk Islam, hijrah dengan Nabi, tidak. Ada sebarang fakta. Semua budak Afrika ni marah. Kenapa pula ibu susu Nabi tak masuk syurga? Ni yang salah dia. Kita orang sentimen melampau-lampau. Nabi tak kata apa, kita pula sibuk. Kan Nabi menangis tak dapat doakan mak dia, datang kita, mana boleh mak Nabi masuk neraka? Mana Nabi boleh mak Nabi sekian? Kita pelik pasal bapa Nabi Ibrahim masuk neraka, tak pelik pun. Benda tu bukan alasan, faham Itu sebab kenapa belajar sampai kita kata benda berkenaan menjadi satu tajuk untuk kita jadi pening kepala. Okey? Baik. Dia kata apa? Dia kata wallahi ya'isna min mahid min nisaikum in irtabtum, kalau kamu rasa ragu-ragu. Tak tahu mana tak apa jumlah dia, fa iddatuhunna salatu ashhur wallahi lam yahid. Okey. Dan wanita yang tak ada haid tadi, dia tak as-saghirat. As-saghirat itu wanita-wanita yang kecil, al-lawati yang lam yablughna sinnal haid, yang tak sampai lagi umur haid. Tapi iddah apa, dia telah berlaku perkahwinan pernikahan tapi tak sampai lagi umur haid. Iddatuhunna, iddah mereka salah satu asyurin, maka 3 bulan juga. Kal aisat, seperti wanita-wanita yang telah putus haid atau menopause. Okey. Inirtartum maksud dia asyakaktum, kamu ragu-ragu fi hukmihinna, tentang hukum mereka. Walam tadru, dan kamu tak tahu kaifa ya'taddun, macam mana mereka kena bereddah. Macam mana mereka nak kena bereddah. Maka dengan sebab itu nak dieddahkan mereka tak tahu, maka Allah Taala beritahu hukumnya adalah 3 bulan. 3 bulan daripada tarikh perceraian dibuat. Faham Qamariyah, bukan Syamsiah. Bulan Qamari, bulan Islam, bukan bulan matahari. Faham Okey. Jadi itu yang disebut tentang wanita-wanita yang dalam keadaan berkenaan. Jelas? Jadi kita ada wanita yang dicerai, yang iddah tadi ada 2. Satu yang mati suami, satu yang tak mati suami. Yang mati suami ni, kalau anda kata dia hamil, hukum dia adalah dia beranak je, habis. Kalau dia kata tidak hamil, maka mati suami dia, maka dia 4 bulan 10 hari. Yang bukan kematian suami, diceraikan dengan salah satu di antara perkara yang sama ada khulu' atau talak atau ilak. Ingat tahu ilak tahu apa? Apa ilak? Ya, ustaz bagi tahu. Sumpah tak nak disentuh oleh suami dia. Zihar atau li'an. Faham? Ini yang dikatakan tadi, dia diceraikan oleh suami dia, mana putus perkahwinan dengan suami dia dengan khulu', dia bayar tebus talak, atau talak, suami dia ceraikan dia, atau ilak, suami dia sumpah tak sentuh dia. Dengan tempoh itu, atau zihar, atau dengan suami dia zihar dia, atau li'an, dengan suami dia, dengan dia mula'anah, mensaling lanat-lanat. Maka 5 tadi, lepas berlaku saja putus berkenaan, maka dia kena ada iddah. Maksudnya dia bukan dengan kematian suami. Kalau dia mengandung, beranak je kandungan dia, maka habislah iddah dia. Walaupun satu malam, walaupun hanya satu malam, suami dia ceraikan malam ni, besok pagi dia beranak, habis. Atau suami dia dia khuluk suami dia malam hari ni, besok dia beranak, habis. Faham Maksudnya tak ada timur tajuk. Kalau sekiranya dia tidak mengandung, maka ada 3 kali haid. Ya. Maksudnya kalau ada orang pinang lepas tu halal. Ya, tak tunggu habis nifas. Maksudnya kalau dia kata besok paginya datang orang Minang pula, masuk Minang tak ada hal. Masalah tidur dengan dia ke tidak, tak ada cerita. Itu gopoh sangat. Tunggulah orang tu habis pantang. Kan? Itu tajuk lain. Tapi tajuk asas dia adalah dia boleh dinikahi, dia boleh tawarkan diri untuk pernikahan, ya. Dia boleh dah tawarkan diri untuk pernikahan. Itu tajuk dia. Kalau ada orang dia kata jangan orang tu, "Tuan cekkan saya suami." Orang tu pun cek caikan, tak ada salah. Adapun kalau dia kata dalam iddah tak boleh, haram. Baik anda kata kematian suami ataupun diceraikan, dia dalam tempoh iddah tadi dia kena stop. Tak boleh buat apa benda. Walaupun kita kata tak boleh dirujuk semula oleh suami dia. Contoh dengan sebab talak yang ketiga, atau dengan sebab khulu', tak boleh rujuk. Dia kena nikah baru, akad baru sebagainya. Atau kalau talak ketiga kena suami baru. Suami baru pun nak kahwin dengan dia, kena tunggu lepas dia iddah habis. Atau dalam keadaan li'an atau sebagainya, dia tak boleh kahwin dengan suami asal, tapi tetap kena ada iddah. Kena ada
Iddah kena ada tempoh iddah untuk dia. Disuruh tunggu, tak boleh kahwin sehingga lepas daripada tempoh berkenaan. Faham Okey. Jadi maksud dia kalau wanita tu tadi diceraikan bukan kematian suami, dia tak mengandung, maka 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Kalau dia kata dia tak ada haid, maka 3 bulan. Tak kira sama ada tak ada haid dia kerana dia telah menopause ataupun kerana dia tak ada haid langsung, kerana tak cukup umur lagi, maka 3 bulan. Maka 3 bulan habis. Tu selesai senang mereka. Okey, baik. Sambung. Muka surat berikutnya 183. Wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la iddata 'alaiha. Dan wanita yang ditalak, yang diceraikan qabla ad-dukhuli biha, sebelum dimasuki, mana sebelum lelaki itu bersama dengan dia, tak ada berlaku persetubuhan terhadapnya, la iddata 'alaiha, tak ada iddah ke atasnya. Tiada iddah ke atasnya. Dia tak ada iddah ke atasnya. Kalau dia kata mati suami, still tetap berlaku iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dia kata dia sekiranya tidak ada berlaku persetubuhan dan sebagainya, maka la iddata 'alaiha. Contoh macam kalau kat Malaysia ni payahlah kan. Okey, tapi kalau dia kata benda tu berlaku, contoh macam pernikahan tadi, suami dekat London, dia dekat Malaysia. Jadi pernikahan dibuat dan telah berlaku. Elok dia akad nikah aja, tiba-tiba suami dia kat sana mati, kena langgar kapal terbang. Contoh je lah kan. Langgar kereta biasa, langgar kapal terbang. Dia keluar ke airport, kena langgar kapal terbang. Okey, anyway, mati. Maka dia dah habis akad nikah je kan? Boleh nikah terus tak dengan suami baru? Ya, boleh. Tidak ada iddah. Itu dia kata, tiada iddah. Okey. Mana orang yang ditalak sebelum mati, tak boleh mati 4 bulan 10 hari lah. Kalau dia kata suami tu kira SMS, aku ceraikan kau, dia macam tu kan. Okey, cerai. Kalau 4 bulan mati, 4 bulan 10 hari. Okey, kalau anda kata diceraikan, maka dia terus kahwin suami baru terus. Kalau anda kata dia diceraikan, maka dia boleh kahwin suami baru terus. Kalau mati ada 4 bulan 10 hari. Mati tu tetap kekal 4 bulan 10 hari. Jadi adapun yang tidak ada timbul diceraikan sebelum dia boleh sentuh, maka itu lain. Okey, diceraikan pasal Allah Taala tak sebut berkenaan kematian, Allah sebut berkenaan perceraian. Okey. Tengok nanti ke bawah. Qala ta'ala, berfirman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, thumma tallaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum dari kamu sentuh mereka, fama lakum alaihin min iddatin ta'taddunaha, maka tiada untuk kamu ke atas mereka sebarang iddah untuk mereka beriddah dengannya, untuk kamu gira iddah terhadapnya. Famatti'uhunna, maka berikanlah mereka mut'ah, mana bayaran yang diberikan. Wasarrihuhunna, dan lepaskanlah mereka sarahan jamila, dengan selepas yang baik, dengan cerai yang baik. Mana mas kahwin tetap dapat. Mas kahwin dapat. Mana apa disebut dalam perkahwinan mas kahwin tadi, tetap si suami tadi kena bayar. Okey? Dia bahkan kita kata benda berkenaan memang dia kena berikan. Tapi dalam masa yang sama, lepaskanlah dengan baik. Tapi maksud dia kita kata dia wanita tu tak ada iddah. Bahkan kalau nak kahwin, nikah baru, akad baru, kan? Akad baru, mahar baru, redha wanita. Tak ada talak 1 2 3 lah. Tak ada talak 1 2 3 lah. Boleh kahwin terus. Okey? Okey, dia kata famalakun alaihim min iddatin ta'taddunha. Okey. Tak, dia bukan talak satu jatuh. Talak tu jatuh. Kalau dia kahwin kali kedua dah ada strike one. Tapi masalah apa? Iddah tidak ada. Iddah tidak ada. Itu je. Okey. Tamassuhunna, bukan sentuh saja. Ai tujami'uhunna, kamu setubuhi mereka. Iddah ta'taddunaha, iddah yang kamu mengira dengannya, ai muddah, tempoh, ta'taddunaha wa tahussunaha, yang kamu bilang dia dan kamu kira dia, alaihinna, ke atas mereka, bil ashhuri, dengan ikut bulan kalau dia tak ada haid ataupun dia masih kecil, ataupun bil aqra, dengan apa? Dengan dia punya datang haid ataupun bersih dia. Famatti'uhunna, maka berikanlah mereka mut'ah. Maksud dia apa? Berikanlah mereka hasagu hati. Ai a'tuhunna syai'an yastamti'na bihi. Berikanlah mereka sesuatu yang mereka dapat dapat sagu hati dengannya. Sarrihuhunna, lepaskanlah mereka, ai khallu sabilahunna, lepaskanlah jalan mereka, bil ma'ruf, dengan baik, min ghairi idrari bihin, dengan tanpa memudaratkan mereka. Maksudnya itu yang disebut dalam Al-Quran. Maka dengan sebab itu, wanita yang diceraikan oleh suami dia, sebaik saja lepas nikah, yang itu budak perempuan yang kena cerai kan, siapa nak masuk nikah, direct boleh nikah. Kan ada 3 jam lepas kahwin, dicerai.
perempuan tu boleh kahwin dengan suami baru on the spot. Faham? Kalau dia standby. Standby Kotlah orang ada orang berebut kan. Berebut 3 orang nak perempuan tu. The first one cerai, the second one terus masuk. Kan? Kalau dia kata berlaku persetubuhan, maka tidak, dia kena ada iddah. Cuma mungkin timbul tajuk kalau dia kata ada orang tanya berkenaan dengan wanita yang ada penyakit, contoh macam tak boleh disetubuhi oleh suami dia sebagainya, mungkin 2 tahun kahwin, 3 tahun kahwin dan sebagainya. Benar berlaku So, jadi dalam tajuk ni adakah hukum dia sama? Para ulama berjangka pendapat dalam tajuk ni. Dia wallahu alam, tapi asas dia memang perkahwinan tu dah 3 tahun. Tapi persetubuhan tak dibuat. Soalan kalau ada kata suami tu cerai bini tadi, adakah ada iddah? Para ulama separuh menyatakan dia kekal ada iddah. Macam mana wanita yang biasa, kerana wanita tadi bukan tak disetubuhi, tapi dia tak boleh disetubuhi kerana ada penyakit dan sebagainya. Ada pendapat kata tak, dasar pada Al-Quran ni kata kalau kamu tak sentuh dia maka tak ada iddah lah. Contoh macam kata akad nikah kemudian remote control daripada jauh. Maksud dia katalah seorang duduk KL Malaysia, seorang duduk dekat mana? Dekat New York. Kahwin dah, berapa tahun dah kahwin? 5 tahun. Pernah jumpa? Tak pernah. Lepas tu satu hari kan, kirim SMS ceraikan. Atau sampai Malaysia, suami tu balik, ceraikan terus. Tak sentuh pun lagi. Maka ada para ulama menyatakan, maka tak ada iddah. Tidak ada iddah untuk wanita berkenaan. Berdasar kepada asas bahawa dia tak pernah disetubuhi, bukan disentuh saja. Problem sekali kalau ada kata orang tu pakai literal meaning, mana sentuh je tangan, kan, salam je, cium tangan je, batal semayang habis lah. Habis saya dikira sebagai ini dah. Ada beberapa itu, tapi sebenarnya meaning Al-Quran tadi adalah persetubuhan berlaku. Kalau tak jaga persetubuhan, maka memang tak ada iddah sebenarnya. Itu pendapat yang rajih. Jumhur. Ini yang paling ni. Yang paling rajih adalah memang tak ada iddah. Kerana memang tajuk dia Allah Taala kata kena ada persetubuhan. Ni pasal kalau jadi kes kes-kes yang tentu. Ni benda ni kalau dia kata orang jumpa dengan dengan doktor-doktor yang bahagian sakit puan ni, tajuk ni best timbul. Kan? Mana dua kehidupan orang tu bagus, elok je. Happy, kan? Happy. Tapi sebenarnya dalam keadaan yang sama, kerana tak berlaku persetubuhan antara suami isteri berkenaan. Mungkin isteri takut ke dan sebagainya, atau suami tu sakit ke dan sebagainya, benda tu berlaku. Maka dengan sebab itu kita kata tak berlaku persetubuhan. Tapi lah geli-geli ada. Geli-geli pegang-pegang tangan biasa ada berlaku. Tapi yelah pakai geli-geli lah. Okay, maksud dia kita kata bila benda berkenaan disebut dia tidak persubuhan. Dia persubuhan tidak berlaku, maka atas dasar tamasuhunna tadi ditafsirkan sebagai jima', maka actually tak berlaku. Walaupun tak ada berlaku persubuhan, maka tidak dikira sebagai sebagai iddah yang mesti ada untuk wanita berkenaan. Ni kena jaga bab ni. Ini bukan pendapat jumhur. Tapi ada juga para ulama yang katakan kalau dia 4 tahun 3 tahun actually dah try tak boleh berlaku persetubuhan kerana suami tu si suami tadi lemah tengah batin ke atau isteri tadi ada masalah ke, still dia kata kerana dah percubaan dibuat, maka tetap wanita tadi dan lelaki berkenaan kena ada iddah. Wallahu alam. Jadi kita benda berkenaan berdasar pada mahkamah pula akan test, akan keluar hukum. Itu berdasar pada mahkamah, ikut mahkamah lah. Kalau hakim kata tak ada iddah dan jalan, tak ada iddah, buatlah dalam Facebook, ai tak ada iddah dah, kan. Kita kat orang nama sekarang kan Twitter, kan, hantar available kan, available tak ada available tanpa tunggu, tanpa iddah. Tu kena jaga sikit. Syarat asasnya benda ni kena jaga okey. Faham tak ada masalah kat situ. Okey. Okey. Sambung. Wa'iddatul amati dan iddah seorang hamba wanita bil hamli, dengan kalau dikata orang tu ada hamba wanita, okey, iddah dia adalah bil hamli ka iddatul hurrati, seperti iddah wanita-wanita yang merdeka. Wanita-wanita yang hamba yang ada ini yang hamil, maka iddah dia macam wanita yang merdeka. Kalau wanita tu tidak hamil, dia akan sebut lepas ni lah. Okey. Dia pasal apa tahu? Wanita yang jadi hamba. Contoh macam katakanlah, okey, kawan kita ada hamba, dia jual pada saya. Hamba tu saya beli hamba wanita tadi. Okey. Kalau sekiranya hamba itu mengandung, iddah dia macam wanita yang merdeka. Maksud dia sampai dia beranak. Jangan saya tak boleh sentuh wanita ni. Kalau sekiranya saya beli pada dia hamba ni tadi tidak mengandung,
Maka saya cuma tunggu dia datang haid sekali je. Lepas tu saya boleh jadikan macam isteri saya. Dia ada beza. Pasal wanita hamba ni tadi, dia tidak seperti wanita merdeka. Wanita merdeka, iddah dia adalah dengan 3 kali haid atau 3 kali suci. Dan kalau dia kalau mengandung, wanita hamba tadi macam wanita merdeka sama, sampai dia beranak. Tapi kalau anda kata wanita-wanita yang yang contoh macam saya beli, dia tak mengandung. Wanita ni dia punya hamba, dia tak mengandung. Saya tahu dia buat apa ke tidak, dia pakai ke tidak, saya tak tahu. Tapi bila saya ambil saya hamba tadi, dia datang haid sekali saja, maka lepas tu bersih daripada haid, saya boleh jadikan macam isteri saya dah. Pasal wanita hamba tidak haid dia, tidak iddah dia macam wanita merdeka. Kalau andai kata dia dia mengandung, barulah timbul tajuk dia kenapa? Dia sama macam wanita merdeka. Okey, kalau dikata wanita waidatul amati bil hamli ka iddatul hurrati, dan iddah bagi wanita hamba ni seperti dengan mengandung, hamba yang mengandung seperti iddah wanita merdeka. Itu kalau wanita merdeka kalau mengandung kena tunggu berapa lama? Sampai bersalin. Sampai bersalin. Sampai bersalin. Tak kira lama atau sekejap. Tak kira lama atau sekejap. Kalau 1 malam lah. Kalau 9 bulan, 9 bulan lah. Okey. Wabil aqra, dan wanita tadi dengan kalau sekiranya apa? Sekiranya wanita tadi hamba tadi dengan apa dia tak mengandung, tapi dia perlu ditunggu juga. Okey, masa saya beli pada dia, maka saya tak boleh terus jadikan isteri saya. Kata anta tadda bi qur'ain, hendaklah dia iddah dengan 2 kali haid. Tu saya kata 2 kali haid tadi, dua kuruk tadi maksud dia apa? Kalau ikut mazhab Syafi'i 2 kali suci. Kalau ikut mazhab lain tu 1 kali haid. Faham tak? Okey, baca bawah, okey bawah Liqauli Umar wa ibnuhu, kerana kata-kata Umar dan anak lelaki dia, itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ta'taddul amatu bi qur'ain. Okey, dan akan berlaku iddah seorang wanita hamba tadi dengan 2 kuruk. 2 kali haid atau 2 kali suci lah, tapi kita kata konteks 2 kali suci tadi dengan meaning tadi 1 kali haid atau 2 kali suci. Walam yunkiru alaihima ahadun minas sahabati, dan tidak mengingkari ke atas mereka berdua sesiapa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Fakana ijma'an, maka dia menjadi ijma'. Li'annaha ala nisfi al-hurrati, kerana dia wanita yang hamba ni tadi berada pada tahap separuh wanita yang merdeka. Fi kathirin al-ahkam, pada kebanyakan hukum. Macam kita kata bab cerai kan, untuk wanita yang merdeka 3 kali talak baru jadi, tak boleh nikah balik kecuali dengan nikah yang lain. Kalau 3 kali suci, kalau dia kata dia cerai untuk wanita hamba tadi, 2 kali je cerai dan ni. Okey, tapi sekarang ni yang para ulama terangkan, bukan masalah kita nak pakai. Ini sebenarnya kalau sekiranya hamba kahwin dengan hamba. Tahu hamba? Kahwin dengan hamba. Bukan hamba ni kahwin dengan diambil oleh tuan. Saya terang tadi, tuan tadi sekali haid saja. Ini kalau hamba tu kahwin dengan hamba. Contoh macam ini hamba lelaki, ini hamba perempuan. Diorang kahwin. Perkahwinan berlaku Maka kalau mereka bercerai, perceraian mereka tadi talak 2 je, habislah, tak boleh rujuk dah. Kena tunggu hamba ni kahwin dengan orang lain, baru boleh balik dengan suami yang sama. Kalau orang merdeka 3 kali cerai, barulah wanita ni kena kahwin dengan orang lain, baru kahwin balik dengan dia. Faham? Okey. Kalau dia kata wanita yang hamba ni tadi, kalau wanita merdeka dicerai saja, dia kena tunggu 3 kali haid. Okey. Kalau hamba diceraikan oleh suami dia 3 kali haid saja, dia separuh. Ini berbeza dengan tajuk saya beli hamba tu daripada dia. Mana saya tunggu dia sekali haid je, dan saya terus jadikan isteri, jadikan saya pakai, saya gunakan dia. Takkan kata untuk perkahwinan hamba dengan hamba ni. Ni hamba dengan hamba. Dua-dua hamba, suami dia hamba, dia hamba. Maka perceraian dia berlaku ataupun perkiraan berlaku berdasar pada separuh daripada orang merdeka. Kalau orang merdeka 3 kali, dia cuma 2 kali. Faham Okey. Walaupun zaman kita ada hamba, tapi kalau dia berlaku nanti yang syarikat diperhambakan, maka yelah, kalau dia kalah perang macam mana? Okey. Maka tawan-tawan perang mereka syarikat tadi kalau kahwin sama sendiri, kena kira macam tu. Kena kira macam tu, itu undang-undang peraturan yang perlu dibuat. Okey. Wa qiyasan al-abdi fi ja'li talaqihi tatliqatain. Dan ni kias kepada apa? Kepada ke atas hamba lelaki dalam menjadikan talak hamba lelaki ni apa? 2 kali talak saja. 2 kali talak sahaja, tidak kali 3 kali talak. 2 kali talak dan habis. Kalau kita yang talak raj'i bagi orang-orang yang merdeka, 2 kali talak. 2 kali talak boleh rujuk lagi.
Kali talak kali ketiga tak ada rujuk dah. Okey. Kalau dia kata hamba ni talak boleh rujuk cuma sekali je. Talak 2 kali habis. Tak ada rujuk dah. Kena tunggu hamba wanita ni kahwin dengan orang lain, cerai baru boleh kahwin balik dengan dia. Faham? Okey. Ni hamba sama hamba. Kita kena ingat hamba ni dalam Islam ni bukan maksud dia kunta kinta tak boleh kahwin dan sebagainya. Kalau dia dah jadi umur walad dia kan? Umur walad lain. Itu sebab kenapa ini dia hamba sama hamba. Dia tak ada kaitan kita. Dia dah bercerai dengan hamba tu. Suami dia yang sekarang ni hamba. Bila dia bercerai, dia dengan tuan baru pula. Umur walad, ini masalah sini. Ini hamba, ini hamba. Umur walad hanya berlaku bila dia dengan dia dengan orang merdeka. Contoh macam digunakan wanita hamba tadi oleh tuan yang merdeka, orang yang merdeka, ambil hamba tadi bagi mengandung. Maka automatik dia jadi umur walad. Tak boleh dicerai, tak boleh dihadiahkan, tak boleh bagi orang. Itu terus bawah jagaan tuan ni tadi. Tapi tahap dia hamba, kecuali tahap tuan ni bebaskan. So, jadi anak dia tetap akan jadi tuan ni punya anak. Tapi dia kekal macam tu sebagai umur walad. Mati tuan ni, dia merdeka. Kalau tuan ni tak merdekakan, dia tak ada kaitan ni. Ini hamba sama hamba. Ini hamba dengan tuan. Kena faham itu Jangan salah faham. Jadi kalau salah faham nanti kita ingatkan, jadi ada umur walad. Umur walad berlaku bila hamba wanita tadi dijadikan mengandung oleh orang yang merdeka. Tuan dia yang merdeka. Tuan yang merdeka. Adapun dalam keadaan seorang hamba tadi hamba, dia kahwin sama-sama hamba, kan? Dia tawanan perang, suami dia tawanan perang, kahwin dua-dua sama. Maka ketika itu yang kita kata aplikasi berkenaan dengan iddah mereka 2 kali haid saja atau 2 kali suci saja. Dan manakala kalau dia kata dia cerai pun 2 kali cerai saja yang boleh rujuk. Kali ketiga tak ada ketiga dah. Ni 2 kali je cerai. Mana cerai rujuk sekali, cerai kedua tak boleh rujuk dah. Tunggu perempuan tu kahwin dengan orang lain. Itu beza. Umur walad adalah apabila hamba wanita tadi diambil oleh seorang merdeka, dibeli, kemudian dipakai macam isteri, kemudian mengandung. Bila mengandung saja wanita tadi tetap ada hak sebagai dapat makan dan sebagainya. Cuma dia masih lagi bawah milikan orang ni. Cuma bila dah dijadikan dari umur walad, sedia ada anak wanita ni tak boleh dijual. Tak boleh dijual, tak boleh dihadiahkan, tak boleh diberikan. Bahkan dikekal di bawah jagaan orang ni. Kalau tak diberdekakan, tuan ni mati je dia merdeka. Automatik. Ni banyak berlaku pada zaman Mamalik ni kan. Raja-raja yang banyak hamba-hamba wanita daripada Eropah dan sebagainya yang dipakai Mamluk kan, dipakai di dalam istana. Lepas tu bila mengandung beranak, jadi dia tak boleh jual lah. Tapi dia orang lain yang timur macam di Mesir kan, kubur-kubur yang dalam bangunan besar-besar tu balik daripada tajuk dorang ni. Dorang kan Kristian kan kuat pakai kubur. So pergi kubur dan sebagainya. So jadi bila mati raja tadi atau anak dia mati, dia pakai tradisi lama, buat kubur, buat bangunan besar dan sebagainya, buat kubah. Itu yang berlaku pada Mesir dahulu. Pasal dorang raja-raja dahulu diambil wanita-wanita Eropah tadi sebagai hamba, dibeli. Tapi bila dijadikan perempuan tu mengandung, perempuan tu terus, anak dia terus boleh jadi raja, punya keturunan waris. Tapi wanita tadi kekal sebagai hamba. Raja ni mati dan tiba-tiba dia jadi berkuasa. Itu masalah berlaku sering berlaku dalam masyarakat zaman dahulu. Okey. Faham Okey, dia kata wabis syuhur, dan kalau ikut bulan pula, kalau untuk hamba ni, kalau dia hamba kahwin hamba kahwin hamba, wabis syuhur dengan bulan pula, anil wafati, kalau dia kata sekiranya mati, kematian berlaku, antak tadda bi syahraini wa khamsi layalin. Hendaklah wanita kalau hamba kahwin hamba, kemudian hamba ni mati, tinggallah hamba wanita tadi. Maka dalam waktu tersebut, hamba wanita tadi, iddah dia adalah separuh daripada wanita yang merdeka. Kalau wanita merdeka 4 bulan 10 hari, maka untuk dia syahrain wa khamsi layalin. Okey, untuk dia 2 bulan 5 hari. Separuh. Pada separuh daripada orang wanita merdeka. Wa anit talaqi, dan kalau diceraikan mereka ni, okey, anta tadda bi syahrin wa nis. Kalau dikata dia ni kerana tak ada dia diceraikan dan dia tak ada haid, maka dia beriddah dengan apa? Sebulan setengah. Kalau biasa 3 bulan kan, dia sebulan setengah. Kalau pakai haid, 2 kali haid. Tapi kalau dia kata dia iddah dengan ikut bulan, maka kalau yang merdeka 3 bulan, kalau yang tak ada haid atau wanita yang kecil umur tak cukup, 3 kali haid, 3 bulan. Diorang ni pula 1 bulan setengah. Dia separuh daripada orang merdeka. Okey, itu yang terakhir bawah nombor 3. Itu kalau ada kata wanita yang ada haid, yang tak ada haid ni kan patutnya 3 bulan. Okey. Qiyasan ala zatil aqra fi tansif. Menekias kepada wanita-wanita yang ada quruk pada
pada apa? Pada tansif, pada membagikan setengah. Pergi setengah Maksudnya dia tidak ada ni. Okey? Wa fa ini ta'da fa ini tadda bi syahraini kana aula. Tapi kalau wanita yang tak ada haid ni, hamba yang tak ada haid ni, yang menopause ataupun yang kecil ni, kalau anda kata dia cukupkan 2 bulan, lebih aula, lebih baik. Lebih baik. Menopause. Kenapa? Li'annal ashhur badal aqra. Kerana bulan ni adalah ganti bagi quru', bagi haid. Wal hurratu, dan wanita yang merdeka, yang tak ada haid ataupun masih kecil umur dia, ta'taddu bi salasati ashhurin badala salasati quru'. Mereka akan beredar dengan 3 bulan sebagai ganti bagi 3 kali haid atau suci. Fakadzalika, maka demikian juga al-aula, yang patutnya adalah bil amati, untuk hamba wanita, an ta'tadda bi syahraini bada al-qur'ain, untuk beredar dengan apa? 2 bulan, macam mana yang berganti bagi 2 quru'. Pada tadi untuk mereka yang ada haid, kalau kena cerai 2 kali haid. Tapi bila macam ada satu haid setengah, macam mana nak buat? Satu haid setengah, 1 bulan setengah boleh. Jadi tu para ulama kata kalau dia buat 2 bulan cukup, lebih baik. Kerana serupakan dengan keadaan bagi wanita yang yang ada haid, kena 2 kali haid, maka mereka 2 bulan bagi yang tak ada haid ataupun yang umur masih kecil. Okey, faham Minimum age kahwin tak ada. Itu saya kata, masalah bersama, ya. Untuk dijadikan wanita tu tinggal bersama dengan suami dia, ya, ada minimum age dia. Kalau kita kata macam apa pernikahan dibuat umur 9 tahun, 8 tahun, nikahkan, ya, berjalan. Tapi untuk bersama dengan suami tadi, hanya selepas dia umur cukup tahun dia. Bayu je lah. Nak dia dan suara tu dia nikah kan. Orang Melayu Tak dia lah, dia sekira yang contoh Rafiq. Dia kalau ni kata untuk nikah, kan nikah jadi jalan. Pasal ni kerja wali. Pasal hak wali, dia tak bayi ni kan. dia tidak akan timbul wanita tadi kahwin kena tinggal dengan suami tu. Pun tak ada. Diserahkan wanita tadi atau bayi tadi ke perempuan ke, dinikahkan tadi dengan suami berkenaan, ya. Sebelum dari tempoh tersebut, ya, boleh, tak ada masalah. Pernikahan tadi sah. Kalau dia kata, contoh, kalau dia kata waris wanita tadi tak nak pernikahan tu berlaku, boleh je. Yang menikahkan dia bapak dia. Datangkan dengan bayinah lah, kenapa tak boleh suami orang jadikan suami. Sebab dia ni suka pukul bini, dan angkatlah hukum ke mahkamah. Tapi secara asasnya pernikahan tadi sah. Tapi untuk wanita tu tinggal dengan suami, itu tajuk lain. Memang kita kata dari situ ada umur yang layak untuk disetubuhi, barulah dia dibenarkan untuk diambil oleh suami dia, bawa balik ke rumah. Jika tidak, maka tak dibenarkan. Tak dibenarkan untuk wanita yang bawah umur tadi, yang dinikahi oleh seorang, untuk tinggal dengan suami dia yang mungkin dah dewasa dan dan dah tua dan sebagainya, tak boleh diambil oleh rumah. Sebab kenapa kita kata dalam perkara ini memang dibenarkan oleh Islam. Tak ada limit umur. Sebenarnya kalau nak tahu limit umur kahwin ni, kan, di Chile 9 tahun, China 12 tahun. Tahu tak? Actually ni banyak orang tak tahu kes ni. Di sana masih lagi berjalan. Tapi orang saja age of consent, kan dia letak kata 16 tahun kan, 18 tahun sebagainya. Itu bukan umur age of consent. Pasal budak tadi boleh berguling-guling dengan apa boleh, tu sebab di Amerika Syarikat dia orang lawan. Dia kata seorang lelaki di kalangan Amerika Syarikat ni boleh mati dibunuh dalam peperangan bawah 16 tahun, bawah 18 tahun. Tapi tak boleh berkahwin. Tak boleh berkahwin kurang 18 tahun. Faham tak? Mana age of consent ni ada, actually kalau dia kata kita buka dalam internet dia ada age of tu age of consent. Sekejap kalau dia letak lagi lah, kalau dia letak lagi. Kalau dia kata tak letak lagi, okey, sekejap. Age of consent. Age of consent. Okey dah Alah, mana tadi? Okay, dia bagi saya dia kata, kalau sekiranya macam di Australia je puberty. Perempuan ni Australia,
Perempuan tu sampai je umur apa, dia datang haid je boleh kahwin. Kalau ada contoh macam di less than 12, Merah. mana merah sekejap. Ada kawasan tak kan? Kan? Dia tak keluar. Okey, ya. Okey, 12 contoh macam kat sini, kat Afrika 12 dekat sini. Kalau dia kata kita tengok color ni kan. Ini macam di Amerika Syarikat varies. Dia tak tulis semua. Bawah 20, 21, dia cili 18, 16. Contoh dekat Rusia 16. Dekat belah apa macam belah China dan sebagainya 15, 14, 13 sebagai tempat di tengah-tengah ni. Di Amerika Selatan ni saya kata kan. Ni. Dia buat color 13 kan? Ni color yang kawasan ni. Ni apa negara apa ni? Chili, Argentina. Kawasan tu 13 tahun. Dia tak sama sebenarnya. Setiap negara tempat tak sama. Undang-undang yang orang letak sekarang ni dia dua. Kita kena pandang dua side. Side yang memburukkan, kata tu habislah wanita ni tak ada masa depan bla bla bla. Satu. Side satu lagi apa? Nak gunakan wanita tu untuk sesatkan manusia. Kena tengok belah situ juga. Pasal dia nak suruh orang berhibur. Masyarakat tadi jahanam, dia kena ambil wanita muda ni tadi untuk dipakai. Tak kahwin lagi tapi di jahanam kan. Tengok juga kat situ, jangan tengok satu side. Kalau side tu lagi kita tu macam habislah wanita tak boleh belajar, habislah tak ada kejayaan dan sebagainya. Satu side satu lagi. Apa pasal diorang sibuk nak enforce law tadi? Bukan kerana masalah tu. Di Amerika Syarikat sini pun varies. Tak sama. Ada kawasan 14 tahun sah kahwin. Ikut state. Tapi dia tak boleh impose kat negara dia, impose kat negara orang lain. Faham tak? Dia tak boleh buat kat negara dia, dia bantai kat negara orang lain. Ini yang berlaku. Kalau macam Australia sekarang ni, apa umur dia kata dia letak apa? Puberty dan apa kita color ni kan. Contoh color ni. Puberty. Sampai umur sekian boleh kahwin terus. So kita kata benda berkenaan kita tak nak, mana ada orang kacau sebenarnya. Dia persoalkan, dia kata dekat belah macam tanah Arab tadi kan. Must be married macam ni. Must be married ni macam ni. So semua umur-umur ni tadi 18, 17, 15 sebagainya semua sekali tak pernah disamakan. Contoh macam United States pada 80 minimum age is actually 10 hingga 12 tahun. Dekat US dia ada. Nah, kita buka macam ni hilang pula. Okey. Macam mana nak besarkan? Kontrol apa? Kontrol plus. Okey. Contoh macam tahun 1275, 12 tahun. Okey, ni kita tengok umur. Tambah lagi kontrol plus. Okey. Tanya dia kata okey. Dia kata sebenarnya apa ni kat sini kan? While ages from 10 to 13 were typically regarded acceptable ages for sexual consent in Western countries in the mid 19th century, but by the end of the century dia baru tukar benda berkenaan. Baru tukar. Kan dekat England ditukar daripada set daripada 10 kepada 16 set at 10 pada 11 kemudian naik tahun 1875 12 dan akhir sekali diangkat daripada 13. Nampak last sekali. Okey. Lepas tu tak naik pula pada 1885 16. Lepas tu dia actually benda tu dia angkat berdasar pada berkenaan. Kita nafikan benda tersebut zaman dulu berlaku. Even kalau tak ada letak age of consent sekarang ni di Thailand. Dijual juga perempuan pun. Tak ada benda pun, tak ikut masalah agama. Dijual wanita-wanita tadi kan di tempat-tempat pelacuran sebagainya. Bukan masalah agama. Agama tak terlibat pun. Tak ada Islam kat situ pun. Tapi berlaku. Dia tadi bukan alasan, tapi memang diorang punya cara tau. Sekatan melewatkan perkahwinan ni tadi kadang-kadang menyebabkan orang tadi dia kepala dia biol sikit. Tahu? Macam dah saya kata, kami di Yaman dulu, kawan-kawan kami, budak-budak umur belasan tahun kan, macam saya datang sini umur saya 20 tahun. Diorang budak-budak Yaman ke 16, 18, 20 kan. Tak ada sembang awet-awet. Tak ada awet cu, tak ada. Semua dah kahwin. Dia hilang perangai gatal, tahu tak? Tak ada. Perangai tak ada. Tak ada sibuk macam perempuan ni cantik, suka gila artis, tak ada. Tahu tak?
Jadi tu kenapa kadang-kadang kita nak diorang ni macam negara barat ni, dia menyaga barang. Barang dia beg tangan, baju, bla bla kan, ataupun dia kata hiburan tadi. Dia nak laburkan hiburan tadi, dia kena dapatkan orang untuk dia apa, dia tujukan. Kalau semua orang tak gatal macam yang ni diharapkan oleh dia, maka barang dia tak laku. Mana tak laku kalau orang macam tengok macam tu, kan bini dah ada. So orang takkan pergi kat tempat apa mereka buat. So last sekali mereka hilang pelanggan. Dengan cara terbaik apa? Wujudkan pelanggan. Cara dia adalah kacau undang-undang orang. Nah, itu pelik dia. Cara mereka buat kacau undang-undang, apa keadaan culture masyarakat yang ada. Supaya apa? Orang jadi macam dia. Bodoh macam dia, jahil macam dia, jahat macam dia. Itu masalah lah. So kita kan, dia orang nak masuk barang sebenarnya. Kalau kata dia masuk ke Yaman, orang tak Yaman tak tengok. Sebab tak tengok. Sebab dah ada bini. Dia hilang tau. Dia idea untuk datangkan dengan benda sekian, tak ada. Memang tu saya kata duduk dengan kawan kan, budak-budak. Kita 18 tahun, budak-budak macam ucung gila, dapat mulut piwit. Kita je macam tu. Kat sana tak ada. Sebab dia rasa malu. Kan dia tahu dia ada bini, dia ada sekian. Dia hilang perangai tadi. Dia matang dengan cepat. Kita 16 tahun main game lagi. Betul? Bila jadi tu? 35 tahun. Baru kahwin. Itu konteks yang berlaku sebenarnya. Banyak orang salah faham berkenaan tajuk ni. Bahkan kita age of consent, dia kata sampai sekarang, sebenarnya benda ni bukan kesepakatan. Bahkan berlaku sampai sekarang ni. Macam ni kan, macam apa je, Croatia 14-15, Lithuania 14-16, Kanada 14-16. Di Kanada 14-16 tahun ni cili umur age of consent. Benda ni masih lagi kita kata benda berkenaan masih berlaku. Kalau Malaysia tak ada benda tu. Sebab kenapa bila Guardian tu datang pergi cakap nikahkan. Cuma mahkamah akan pastikan tidak berlaku rogol, tidak berlaku sekian. Nak pastikan itu je. Itu tak nak. Kadang-kadang ada berlaku berkenaan orang yang berogol tadi pasti kena hukum dahulu. Orang kata kalau nak kahwin pada perempuan yang macam umur 15 ke apa ke, kena kebenaran mahkamah. Yep, saya. Mahkamah. Kalau bapak tu datang bawa okey mahkamah tak ada masalah. Kan benda tu akan berjalan. Bahkan tak ada ni tajuk. Pasal dia kata bimbang takut nak pastikan tadi tidak mahu ada berlaku masalah bapak jual anak. Ataupun tak ada semua sekali. Dan bahkan mahkamah akan beritahu. Contoh macam siapa yang dikahwini. Kalau kata yang dikahwin tadi sama umur dengan dia, macam mana aturan hidup, mahkamah nak tahu. Itu je lah. Sebab kenapa kita kata dalam perkara ni, bila orang kita kata apa, sebenarnya kalau ikutkan, sepatutnya kita kan, itu yang berlaku. Anak keluar merayau dengan orang tak apa, yang haram-haram. Yang halal tak boleh. Kenapa? Itu masalah dia. Kan lebih baik halal daripada haram. Kan bahkan dengan halal tadi dia akan berhenti daripada buat benda yang haram. Itu sebab itu masalah age of consent ni 14 macam kat sini kan. Amerika Latin ini 14 lagi ni. China 14. Kan umur 14 tu dah halal untuk kahwin, sah untuk kahwin. So jadi kita kata secara tak langsung benda-benda ni, age of puberty dan sebagainya, umur ini semua sekali kita kena tahu. Dia benda macam ni pasal asal dia bimbang kononnya untuk tajuk takut kena cabul. Pencabulan berlaku. Tapi sebenarnya di Amerika Syarikat lebih dahsyat daripada itu. Walaupun dia tak ada consent tadi, dia bersepah. Last sekali togilkan, tu peliknya. Bogilkan orang dewasa tak apa, orang budak berumur tak boleh. Jadi kalau dia kata dia orang nak togil orang, kena disclaimer, kena kata semua model kami adalah 18 tahun ke atas. Ini biasa dia dalam idea mereka. Kononnya tak apa. Kalau tidak akan dihukum. Sebenarnya kalau haram, nak tak kira pusing mana pun. Kan haram ke dewasa, haram dah untuk budak-budak. Kenapa nak jadi halal untuk orang dewasa? Haram untuk budak. Sama je haram dia. Faham tak? Cuma kita kata budak tadi akan apa, kita kata macam apa, dia akan jadi ialah pasal dia tak ada pilihan. Dengan sebab itu kita kata memang mahkamah akan bercampur. Itu je. Tapi asasnya masalah umur layak kahwin tadi tidak ada sebarang batasan sebenarnya. Cuma masalah keluarga tadi atur macam mana. Nikah tak ada masalah. Tak cuit apa nikah tadi. Cuma wanita tadi tak bolehlah akan dikahwinkan orang lain pasal dah jadi isteri pada orang. Tu je. Bahkan bila sampai umur tertentu terus dihantarkan pada rumah keluarga dia. Rumah keluarga dia sepatutnya. Itu je. Tadi bertajuk. Kadang-kadang kita cinta-cinta. Kena cinta-cinta dulu ustaz. Kalau tak cinta-cinta kan nanti macam mana nak kahwin dengan orang tak kita cinta. Tapi dah kahwin cinta pun cerai juga. Itu masalah dia kan. Pelik kan. Adakah itu jawapan untuk apa keluarga bahagia? Tak. Itu jawapan datang masalah cinta tadi sebab apa? Filem ajar macam tu. Filem kata why you married you don't love bla 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 kan.
Last sekali orang pun macam betul. Semua angguk kepala. Tapi last sekali lepas kahwin, alamak, ini perangai bini aku. Atau lelaki, alamak, ini kan perempuan lah, alamak, lelaki aku macam ni rupanya. Pasal rupanya time advertise kan, tengah peragakan diri tadi, kan kita terangkan itu takkan sama. Mana ada orang keluar-keluar kan, ketika mana dekat luar nak berkenalan dengan orang, dia akan pakai baju tak elok. Atas pusat kan, pakai baju singlet juga. Walaupun kita kata buat juga kan. Saya ingat dia Mufti Meng tahun lepas. Saya balik mengajar daripada kampung Kubur Gajah. Saya terus pergi. On the way pergi kena sama dengan JPJ. Kemudian sampai dapat dekat Telekom tu. Saya masuk Ustaz Inu itu. Saya pergi melikat je. Tapi memang kita datang daripada masjid. Ceramah macam mana kan. Orang yang JPJ tu pun balik mana bang? Balik kelas. Tak kata kan kita dia macam okeylah okay. Sama-sama juga kita. Sama-sama juga. Samaan. Kena samaan. Bukan L mati. Dia kata kalau L hidup ni saya lepaskan. Dia kata tapi L mati lah kena saman juga. Saman lah, tak ada masalah, bayarlah. Kalau kena saman, actually jangan lari. Kena saman, bayar je. Kalau dia kata bayar dan minggu pertama, minggu kedua 100. Tangguhkan lagi 100.5. Tangguh lagi 300 lebih. Tu je. Jangan tangguh jauh lewat. Kena saman, jangan lari. Diskaun tak juga. Diskaun tak ada ni, tak ada sebarang sebab. Buat Irwan, kalau pergi dengan orang lain mungkin dapat murah lagi, tapi tak apalah, bayarlah. Dia buat salah buat pun dia. Jadi konsep dia memang orang tu biasa time advertise, dia kan tayang diri dia bukan keadaannya asal. Kan itu kita kata sebenarnya masalah kata kahwin kena cinta dahulu itu filem. Kan bahkan penyesuaian yang terbaik adalah dan perkahwinan adalah penyesuaian. Apa keadaan sekalipun yang berlaku, penyesuaian di antara dua tadi. Kan macam mana dia nak align. Mana laki macam ni, perempuan macam ni. Macam nak align. Mana kalau perangai yang ini macam ni, perangai macam ni macam ni. Macam nak align. Itu je. Mana salah seorang dia akan kena sacrifice. Salah seorang kena belajar untuk untuk tolak ansur. Itu cerita dia. Boleh betul perkahwinan itu berjaya. Ini perkahwinan tadi nak berjaya macam mana? Dia bayangkan macam cerita Snow White. Tiba-tiba ini baling pinggan. Atau entak kaki. Kenapa tak bawa saya jalan-jalan? Dia kata ya ilah illallah kan. Mula kita kata macam aku tak bayang pula bini aku macam ni. Kan dah pula bayangan tadi tak sama dengan realiti. Kan masalah dia. Sebab kenapa kita kata macam orang kata kahwin dengan cinta. Ramai bersepah sekarang ni. Bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Dating orang sekat nak dating juga. Kan? Tapi lepas sekali masuk khabar. Kan? Masuk khabar juga. Kan cerai masuk khabar. Time cinta tu guling-guling gambar dekat kedai makan macam tu. Gambar kedai McDonald macam tu. Gambar macam tu kan. Last sekali faham tak? In the end tak ada hasil. Tentang dalam ni. Tak ada hasil. Kan? Gaya macam gitu kan. Muncul mulut dan sebagainya. Seriously dah masuk khabar kan. Kerana dating tu 6 bulan, setahun bagi mengenal diri masing-masing. Ayat siapa soalan? Ayat Islam. Atau idea tadi kita kata idea lawak panggil. Tak berjaya perkahwinan berkenaan. Confirm kita dalam surat khabar bersepah. Boleh sebut satu persatu kalau sebut artis. Kalau artis lah, kalau bukan artis pun bersepah juga. So konsep berkenaan dengan kata kena cinta baru kahwin. Siapa ajar? Filem. Pasal Snow White and the Beauty and the Beast lah. Apa lagi? Lion King ada. Lion King rimau singa mana lah kan dia kat situ. Okey. Jadi gambar tu sebab kenapa age of consent, benda tadi permainan, percaturan. Pasal dia orang nak menjaga barang. So barang tadi nak jaga perlu kepada apa? Permintaan. So permintaan nak wujudkan cara macam mana? Wujudkan ramai remaja yang tak kahwin. Supaya apa? Supaya remaja tak kahwin. Tadi dia gila. Dia kegilaan remaja ni. Dia tak sama dengan orang yang dewasa. Orang dewasa dia nak pergi wayang. Tengok wayang, makan, wayang. Makan. Kan? Dia macam tu. Dia calculation dia lain. Remaja, duit, makan, wayang. Dia terus pergi wayang. So dia faham tak? Dia kena cari supply dia supply barang, dia kena cari market. So market tadi takkan berlaku kalau dia kata orang semua dah kahwin. Faham tak? Kalau ramai orang berkahwin, dia tak ada market nak masuk mana. Nak ajak orang ni, suami tak bagi. Yang ajak ni, suami tak minat. Kan? Kat rumah mereka ada tak tertarik dengan benda macam tu. Tapi oleh kerana remaja yang tak kahwin ramai, ada. Benda ni berlaku macam di Yaman sini saya tengok.
tahun sebelum masalah sosial dengan masyarakat Yaman. Tahun masa di Yaman, anak dara tua bermula dengan umur 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ke atas anda tu. Macam Arab. Nah, Arab lah. Memang ni kalau dia kata 20 kau 35 tak tahulah. Ha. Mana mas kahwin setengah Ustaz? Tak juga. Kalau kata bukan mas kahwin setengah lah kan. Itu masalah dia. Dia expectation dia tak ada dah pula dia umur dia bertambah dia nak mas kahwin setengah. Tak, dia tak nak, dia nak penuh. Nak penuh juga. Tapi itu sebab kenapa masalah dia. Di sini timbul tajuk. So benda tu tadi menyebabkan mula start dia sekian, mula terserak sekian, mula start bertanya, berkhabar, sengih-sengih, jeling-jeling. Mula start masalah tadi. Pasal kalau kata dah kahwin semua, tak ada timbul tajuk tadi. Memang kita kata masalah penzinaan akan berlaku, masalah kecurangan akan berlaku, tapi benda tadi bukan terkawal. Bukan terkawal sebab bagi lesen. Faham? Ni kenapa bagi lesen ni? Sebab kalau kita bagi lesen lagi teruk. So kita bagi lesen supaya kita kawal dia. Bangang, kan? Tak seriously. Pasal benda tadi bukannya kawal dengan bagi lesen. Kawal dengan cara apa? Elakkan mereka terjumus dalam apa? Dalam kancah maksiat. Dengan cara Nabi ajar. Nabi kata apa? Ya ma'syaral syabab. Nabi kata, wahai golongan pemuda, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu dengan kamu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Itu ajaran Nabi SAW. Mana kalau mampu berkahwin, kahwin. Pasal dia akan pasal aghadil basar, dia akan tundukkan pandangan kamu, wa ahsanil farji, dan juga dia akan lebih memelihara terhadap kemaluan kamu. Nafsu kamu akan terpelihara. Kalau kamu tak mampu, barang siapa yang tak mampu, maka ke atas dia kena berpuasa. Jadi ini solution Nabi berikan. Pasal ini adalah kebaikan. Itu Nabi kata dalam hadis ini, Nabi kata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Datang kepada kamu orang yang kamu redai akhlak agama dia, akhlak dia, kahwinkan dia. Kalau kamu nak kahwinkan cepat. Kerana kata itu sebab kenapa ulama zaman dahulu dia cari kan, bila orang tu datang dari luar, tengok dia kahwinkan dengan anak tempatan. Macam Ismail alaihissalam, kan dikahwinkan dengan Jurhum. Sedangkan dia bukan orang bangsa berkenaan. Orang Arab pergi nak ambilkan jadi menantu. Sebab apa? Sebab supaya terjaga kabilah berkenaan. So jadi konsep perkahwinan ni kata apa, style cinta, kemudian age of consent dan sebagainya, semua gantong je. Kan? Benda tadi semua permainan mereka untuk wujudkan apa? Orang-orang yang boleh beli produk mereka. So kalau orang tu bangang, dia boleh kan jual barang tadi kan. Nak jual barang tadi kan. Orang tak kahwin, orang muda tak kahwin remaja pemuda tak kahwin. Kita boleh keluar jual pada seluar jin 400. Seluar jin harga 400 boleh dijual pada orang tu kan, dia beli. Pasal dia tak ada tanggungan. Tapi kalau dia ada bini, dia nak beli kan. Sebulan Dia nak beli je dia. Nampak tak? So kalau orang ramai pemuda yang berkahwin, so Levi's jean nak jual kat siapa? Baca kat situ. Jangan baca sebelah ni, baca sebelah ni. Baca bab kelentong kata benda ni rosak dan sebagainya, banyak. Ditunjukkan cerita lah ni, terbiak anak lah, bla bla bla. Banyak orang cerita macam tu. Kawan saya seorang kahwin umur 18, dia kahwin tu umur dia 18 ke 19, melepas SPM kahwin. Sekarang ni anak dia dah masuk universiti dah. Dia bayar tu sahur dia saya je. Itu yang kita kata, lepas tu dia kerja. Itu ayat tu yang masalah tadi. Ayat tu paling masalah. Bila kita kata anak tadi kahwin dengan muda, umur muda, ketika awal tadi keluarga saling tolong-menolong lah. Janganlah kita kata contoh macam, nak ambil kau nak kahwin kau, bilang kau. Yang kau datang kat rumah lagi dah. Jangan ambil beras mak. Kau jangan ambil beras aku. Itu masalah dia. Sepatutnya kita kena belajarlah, kita ringankan kehidupan dia. Bukannya kita kan gatal kahwin sangat. Pada muka kau makan pasir. La ilaha illallah syarikalah. Ni ayat siapa? Islam tak ajar macam tu. Kan? Mudahkan. Mana lepas tu dimudahkanlah. Nah, jangan kita kata itu macam ni kat kawan saya kan. Balik belajar daripada Yaman. Actually balik daripada Yaman belajar tak buat sijil. Lepas tu nak bidang anak orang. Masalahnya dia laku. Anyway, dengar sini. Tak habis cerita lagi. Pak mertua tanya nak bekerja apa. Kawan saya jawab, dia kata, adalah kerja nanti, dia kata. Seriously. Dan tahun pertama dia kahwin, rumah yang dia tinggal tu, pak mertua dia bayar separuh, dia bayar separuh. Dia tak ambil duit bini dia. Dia kata ceramah sikit-sikit sebagainya. Lepas tahun dia kahwin, baru dapat kerja tetap.
Mana keluarga dia tinggal sebagainya. Sekarang ni actually income dia sebulan dah 5,000. Bukannya tajuk tadi bukannya masalah, kita kata benda tu idea pun tak idea masyarakat kita kan. Dia rezeki Allah Taala berikan. Kerana dia kata patut dapat Allah Taala bagi. Tapi orang kita dia nakkan apa tahu, yang profile tahu, baca profile kan. Oh gaji banyak. Sekian. Okey ambil. Ai menantu lepas tu tengok ada perempuan sepanan. Lepas tu macam apa salah pula menantu aku macam ni? Apa tu pening kepala? Dia duit lebih kan, tak tahu nak pakai mana. Masalah juga, baik Allah Taala bagi sikit duit. Faham tak? So konsep benda ni tadi jangan kita cepat kira, faham tak? Kita kira calculation semua materialistik. Semuanya duit dan sebagainya. Bukan duit tak penting. Dia masalah bukan benda utama. Bahkan orang tadi mungkin bahagia mungkin benda sikit. Badan sengsara dengan benda yang banyak. Kan duit banyak tadi dan bila mula menantu tu asyik ada mak work kat sini, mak work kat situ. Dan tak pening kepala. So mula kahwin tadi kita macam ini yang boleh bahagikan anak aku. Tiba-tiba lepas kahwin, anak aku sengsara pula. Nyesal aku jadikan menantu. Apa pula? Kan? Ataupun cari menantu yang handsome, tak nak menantu yang bulat. Itulah sekali menantu yang handsome tadi ada ramai orang minat. Menantu yang bulat ramai orang tak minat. So yang menantu yang bulat. Faham tak? Ni idea mindset, dah tak? Kena fahamkan sekarang macam ni. Tidak semua benda yang kita bayangkan tadi seperti yang kita bayangkan. Pasal kita banyak sangat filem, tahu filem. Ni kata mindset kita dibentuk, cara pemikiran kita dengan filem. Nak kahwin tadi akak tanya, nak bagi makan apa? Ayat soalan tu salah dah. Sebab kita kata benda tu kita bina kemudian. Bagi mereka bina kehidupan mereka kemudian. Bantu sedikit demi sedikit, tapi tidaklah kita terus lepaskan macam tu saja. Faham? Ini asas. Apa mesyuarat tu? Mesyuarat apa? Nantilah cari menantu, bukan sekarang. Salah tu. Okey. Anyway, faham Jadi secara tak langsung masalah age of consent akak tanya tadi kan. Mengenai Islam kita kata umur kahwin tadi sebenarnya dalam Islam tidak diletakkan limit macam tu. Bahkan keluarga tadi pandai mengatur, tengok siapa. Dia nak kahwinkan dengan orang berkenaan kenapa? Adakah kerana dia berhutang dengan orang tu? Maka haramlah, tak elok, tak sepatutnya. Ataupun kerana dia nak bersaudara dengan kawan baik dia tadi. Itu benda yang lain. Saya awal-awal lagi dia tahu ini adalah dia nakkan orang tu jadi punya anak jadi menantu dia. Pasal mungkin dia dulu terhutang budi ke, ataupun kawan tu tolong dia ke dan sebagainya. Dia nak supaya bersaudara rapat dan sebagainya. Terpulanglah keadaan tadi. Jangan kata dalam keadaan besar tadi nampak orang tu dah anak dia dah minat orang lain. Tak nak anak dia. Dia tak apalah, ceraikan je lah. Budak tu tak ada apa emotion punya masalah pun masih dalam keluarga dia. Kan, faham tak? Habis masalah dia, kau dah tak nak macam mana? Habis tu kalau tunggu kahwin cinta dulu, lepas tu tak apa cerai. Masalah betul. Okey. Jadi secara asasnya memang kita kata iddah, sebab kena berdalam hukum syarak tadi masih disebutkan iddah wanita yang tidak ada haid. Bukan kerana Islam ni menggalakkan kahwin dengan budak-budak, tapi kerana kata perkahwinan itu dibuat, maka dia adalah sah. Itu je. Tidak ada sekatan dalam perkara tersebut. Masalah pernikahan, masalah persetubuhan dengan budak tadi, ya. Sebelum dapat budak tadi cukup umur layak untuk disetubuhi, maka tak dibenarkan budak tadi diserah kepada suami dia. Itu asas kena pegang. Dalam Islam tidak ada kita kata benda tersebut kena dibuat. Bahkan apa macam yang berlaku di Afrika dan sebagainya adalah budaya mereka, bukannya Islam yang ajar. Bagi Islam benda berkenaan mana pernikahan boleh dibuat, tapi penyerahan kepada keluarga tadi tidak berlaku melainkan setelah umur layak kahwin. Macam kalau kita baca dalam hadis Bukhari yang datang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun ada para ulama berbahas tentang tajuk pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW, tapi dia kata nikah dengan Aisyah umur 9, tapi tinggal bersama adalah umur 12. Yang mana umur tadi kalau kita baca sekarang masih lagi setengah kadar, ada lagi yang menetapkan umur 12 tadi sebagai apa? Sebagai boleh kahwin. Dan actually berbeza ikut zaman dan masa, cara pemikiran, apa yang diajar. Zaman kita cerita kartun, maka perangai juga budak. Zaman dahulu mana dia cepat dewasa dan sebagainya berdasar pada tempat. Actually budak Yaman, contoh macam Yaman kan, saya masuk mengajar dalam kelas tingkatan 4. Budak seorang tu rupa abang kita ni dengan janggut macam tu. Aku biar benar budak ni besar gila. Kan? Dia matang cepat. Itu sebab kena faham. Kadang-kadang usia diorang umur baru 20 lebih, muka macam 30 lebih dah. Sebab apa? Sebab kita kata kepayahan hidup dan sebagainya tak sama. Kita ni asyik duduk tilam nak beli pun abah pilih, mak pilih ni kan. Tilam yang ada pelakon baring dan sebagainya kan. Baru nak beli kan, contohnya lah kan.
Kalau tak ada pelakon baru kita nak beli. Masalahnya. Jadi ini makanan terjaga, jadi nampak awet muda sikit. Tu je. Itu sebab kita sebab tu kemudian akal pun singkat. Kan, payah berfikir. Semua serah pada mak abah. Semua serah pada mak abah. Dan last sekali kita tak tahu nak buat keputusan sendiri. Dan sampai last sekali syurga neraka pun nak tunggu abah dengan mak perintah. Kalau mak perintah tak kena dengan kehendak, lari pula tak nak. Jadi benda tadi masalah. Secara asasnya kita kata benda tersebut cara hidup dan sebagainya memainkan peranan dalam kematangan seorang. So kalau kata benda tersebut dalam zaman para sahabat dahulu, kematangan umur tadi 16 tahun tu ketua tentera, 16 tahun tu pendakwah. Apa kadar dia kalau kata kalau 16 tahun lelaki pendakwah dan juga ketua tentera, pasti wanita lagi awal lah 12 tahun, 14 tahun, 13 tahun. Actually bukan lagi umur budak-budak. Macam kita kata budak tengah main guli kat belakang rumah ni, tak ada. Faham tak? Cara didikan, cara pergaulan dan sebagainya. Bahkan macam pernah tengok Ustaz Nasaruddin? Ustaz Nasaruddin daripada Perlis tu, yang badan besar-besar tu, Ustaz Nasaruddin. Tengok. Tahu tak umur dia apa? Umur dia 20 tahun. Ustaz Nasaruddin. Dia berceramah kan, datang sini berceramah kan. Ya, umur 20 tahun. Ya tak. 20 tahun. Tak, bukan. Belajar. Dia pernah pergaulan. Bapak dia tak bagi dia kawan dengan budak-budak. So bila dia cakap dan sebagainya, macam dia dewasa. Tapi kita duduk dengan dia, nampak juga perangai budak-budak dia keluar lah sikit-sikit. Saya pergi ke Tawau kan, nampaklah keluar sikit 3-4 orang benda. Tapi dari segi asasnya, cara bercakap, cara bergaul dan sebagainya macam orang tua. Cara pakai kan? macam Adi Putra tak sini. Itu cara dia. Pasal kita layan dia macam mana. So, itu tajuk dia. Kalau kita layan dia dengan 13 tahun bermain game dan sebagainya lagi, 16 tahun, 18 tahun Xbox dan sebagainya, janganlah kita harapkan dia gitu tentera. Faham tak? Apa lagi pendakwah? Itu salah kita lah. Faham? Jelas? Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Nanti kita akan sambung kemudian berkenaan dengan fasal bagi orang yang ada iddah ni tadi, yang ada boleh rujuk tempat tinggal dengan nafkah. Macam mana? Orang yang kena iddah tadi, macam mana nafkah dan juga tempat tinggal mereka? Adakah kena tanggung atau tidak? Nanti kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu yang akan datang. Okey, ada soalan? Kalau ini senario A tuan, B hamba lelaki, C hamba perempuan. B dengan C, A ni tuan kepada B dan C. Terus. Jadi B kahwin dengan C, boleh tak A ni tuan dia gauli? Tak boleh. Tak boleh. Dia cuma gauli. Pasal seorang tuan tadi hanya boleh gauli hamba yang tidak dikahwini sahaja. Kalau hamba tu dikahwini oleh sesiapa, di kalangan hamba-hamba, maka tuan tadi tak boleh cuit dah. Ya, saya. Itu peraturan dia. Apa dia? Tak ada. Dia tak boleh. Dia tak boleh. B dan C tadi kahwin, maka hamba tuan tadi tak boleh kacau. Kalau B dan C tu kahwin, dapat anak, status anak dia tu Hamba. hamba juga. Hamba kepada A tadi lah. Hamba tadi A. Milikan A tadi. Ya. Dia dan keturunan dia semua milik orang tu. Tapi itulah kita kata tu dalam Islam digalakkan pembebasan. Kalau kata nampak orang tu baik, soleh dan sebagainya, dibebaskan. Itu dia ajaran Islam. Itu cerita dia. Okey. Pasal lain? Tak ada Nanti kita akan bincangkan nafkah. Nafkah bagi wanita yang dalam iddah, siapa tanggung kan? Balik rumah mak abah ke, duduk rumah mana nak kena tinggal. Biasa dalam Malaysia ni, kat Malaysia kita kena cerai je lari rumah mak abah. Itu tajuk lain. Okey, tak ada, kita bincangkan nanti kemudian. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa? Ha? 20? Serius? Selalu kat ni. 20. Tunggu. Ada makluman. Okey. Hari Ahad 9 Februari 3 petang hingga 4:30 petang, Entertainment in Islam, Guide to what is permissible and what is not in Islam oleh Syekh Yunus Qatrada. Special lectures. Dia dalam 3, 4, 1 jam setengah tentang entertainment Islam. Islam boleh berhibur, apa boleh apa tak boleh, datang. Kedua, Dr. Abdul Rahman, kuliah bulanan, Mukhtasar Minhajul Qasidin, hari Ahad 9 Februari 11.30 pagi sampai 12.45. Kemudian Ustaz Halim Hassan, kongsi-kongsi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Sabtu 8 Februari 2014, 11.30 pagi sampai 1 tengah hari.
Kemudian Umdatul Ahkam hari Ahad, Syekh Yunus Qatrada. Apasal kau bertingkat? Ini bukan. Ini 9 Februari. Ini bila? Ini 26 Januari dah lepas. Jadi yang ni boleh ni datang untuk 3 ni, 3 perkara ni. Entertainment Islam Baik. Okey, datang. Wallahu a'lam.